Momentum, impuls dan daya impuls. Fizik tingkatan 4 oleh Jofriza Karjanto. Pernahkah anda melihat seekor kucing melompat daripada tempat yang tinggi? Kucing selalunya membengkokkan keempat-empat kakinya ketika mendarat. Manakala ahli pertahanan diri melakukan hentakan yang tinggi dan memecahkan bongkah-bongkah kayu dan batu bata. Untuk memahami kedua-dua senario ini, kita perlu memahami konsep fizik yang dinamakan daya impuls dan momentum. Mari kita mulakan dengan memahami konsep momentum. Secara formula, momentum adalah jisim didarabkan dengan had laju. Secara definisi pula, momentum adalah daya atau kekuatan yang dimiliki oleh sesuatu objek yang sedang bergerak. Sebagai contoh, bola bowling dan bola sepak bergerak pada kelajuan yang sama. Adakah mereka berkongsi momentum yang sama? Walaupun bola sepak dan bola bowling mempunyai kelajuan yang sama, tetapi mereka mempunyai jisim yang berbeza. Bola bowling secara lazimnya mempunyai jisim yang lebih besar berbanding bola sepak. Melihat kepada formula momentum, jika had laju adalah malar ataupun tidak berubah, maka jisim yang lebih tinggi akan menyebabkan momentum yang lebih tinggi. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Jika kedua-dua bola bowling mempunyai jisim yang sama tetapi mempunyai had laju yang berbeza, adakah mereka akan berkongsi momentum yang sama? Ya, betul. Jika kita melihat kembali kepada formula momentum, jika jisim adalah malar, maka had laju yang lebih tinggi akan menyebabkan momentum yang lebih tinggi. Seterusnya, mari kita lihat konsep impuls. Impuls adalah beza antara momentum akhir, mv, yang telah dihasilkan oleh sesuatu objek dengan momentum awalnya, mu, atau dalam bahasa mudahnya adalah perubahan momentum. Sebagai contoh, bola yang mempunyai berat 0.5 kg bergerak pada kelajuan 35 meter per saat melanggar tiang gol dan kemudiannya berhenti. Maka impuls bola ini adalah negatif 17.5 kg meter per saat. Sekarang, mari kita lihat apakah itu daya impuls. Formula daya impuls ataupun F adalah perubahan momentum dibahagi dengan masa impak ataupun T, ataupun mv minus mu over T. Daya impuls merupakan kadar perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Jika perubahan momentum adalah malar, maka jika masa impak meningkat, maka daya impuls adalah berkurang. Sebaliknya, jika masa impak adalah berkurang, maka daya impuls adalah meningkat. Hubungan ini boleh diaplikasikan di dalam pelbagai aktiviti dengan tujuan untuk meminimumkan atau memaksimumkan daya impuls. Contoh daya impuls yang dimaksimumkan adalah seperti seorang ahli tinju yang melakukan tumbukan yang kuat tetapi sangat pantas. Seperti yang kita telah pelajari, daya impuls adalah perubahan momentum dibahagikan dengan masa impak, ataupun mv minus mu over t. Mari kita lihat bagaimana daya impuls dihitung dalam kes peninju. Jika berat peninju adalah 70 kg, maka itu adalah jisim M yang malar di dalam kes ini. Peninju melepaskan tumbukan pada kelajuan 8.9 meter per saat dikala sarung tangan menyentuh muka lawannya, maka itu adalah had laju awal ataupun U. Muka lawannya akan mengalami daya hentaman sebelum had laju menjadi 0 meter per saat atau had laju akhir V. Waktu impak yang singkat di mana peninju mengenakan hentaman kepada pihak lawan dinamakan masa impak atau T. Dengan memasukkan jisim, had laju akhir, had laju awal dan masa impak yang betul,
maka daya impuls yang dikenakan kepada pihak lawan adalah negatif 6230 Newton. Seorang peninju amatur mampu melepaskan tumbukan sekitar 2500 Newton, manakala peninju profesional pula mampu menghasilkan sehingga 6000 Newton daya impuls. Oleh itu, daya impuls yang besar telah dikenakan dalam pada masa yang singkat. Manakala pelepas tumbukan pula perlu memakai sarung tangan untuk melindungi tangannya agar tidak patah ketika melepaskan tumbukan disebabkan daya impuls yang amat tinggi telah dihasilkan. Satu lagi contoh di mana daya impuls dimaksimumkan manakala masa impak diminimumkan adalah seorang pemain bola lisut. Purata daya impuls yang dihasilkan adalah sekitar 18,000 Newton dan masa impak adalah sekitar 0.007 saat. Contoh di mana daya impuls diminimumkan dan masa impak dimaksimumkan adalah penggunaan zon runtuh ataupun crumple zone di bahagian kenderaan yang biasa terletak di depan dan belakang yang dirancang untuk hancur ketika dikenakan dengan kekuatan yang tinggi. Konsep yang sama juga digunakan oleh pelompat tinggi yang mendarat di tilam yang tebal dan lembut selepas lompatan. Ini untuk meningkatkan masa impak dan mengurangkan daya impuls yang bertindak. Setelah mempelajari ketiga-tiga konsep momentum, impuls dan daya impuls, kini bolehkah anda menerangkan mengapa kucing mendarat dengan membengkokkan keempat-empat kakinya dan ahli pertahanan diri mampu memecahkan bongkah kayu dengan kekuatan yang tinggi? Juga, bolehkah anda berikan contoh-contoh lain di mana daya impuls diminimumkan dan daya impuls dimaksimumkan?